Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Habib, Malaysia bakal menerima fasa pertama vaksin dalam suku pertama tahun ini. Dan pemberian vaksin ini sesuatu yang dinanti-nantikan. Tetapi dalam masa yang sama, beberapa program vaksinasi yang berlaku di luar negara menunjukkan ada beberapa kesan sampingan terhadap mereka yang menerima suntikan vaksin ini. Dan di luar negara juga, di Norway contohnya, mengeluarkan amaran bahawa suntikan vaksin mungkin terlalu berisiko kepada golongan berusia ataupun sakit kerana dilaporkan sudah ada 23 individu yang dilaporkan maut sebaik saja mereka menerima suntikan dos pertama. Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian ketika ini Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Datuk, apa pendapat dan pandangan Datuk berhubung dengan risiko yang dihadapi oleh mereka yang berusia apabila menerima suntikan vaksin ini? Ya, kita kena fahamlah, kerana itu memang di dalam kajian vaksin ya, yang dilakukan untuk Pfizer, dia melibatkan golongan yang bawah 70 tahun. Ya, yang banyaklah, walaupun ada juga kumpulan yang lebih daripada 70 hingga ke atas. Tapi ini adalah golongan-golongan yang berisiko tinggi, pertama kerana usia mereka, yang kedua kerana mereka juga mempunyai penyakit-penyakit yang tertentu ya, yang kronik. Kalau kita lihat di Norway ya, yang baru-baru dia berlaku, sebenarnya ini adalah golongan-golongan usia emas yang pertama. Yang kedua, mereka ni tinggal di pusat-pusat rawatan atau jagaan warga emas. Dan mereka ni mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dan daripada maklumat yang kita dapat bahawa sebahagian daripada mereka ni mempunyai penyakit tinggi, penyakit kronik. Dan kesan sampingan yang biasa ya, seperti alergik, demam dan sebagainya itu, bila terkena pada golongan ini, maka kesannya akan amplify ataupun menjadi lebih teruk. Itu yang data ataupun maklumat yang kita terima lah. Ya, saya. Doktor, jadi siapakah golongan yang sesuai menerima suntikan vaksin ini? Maksud saya, kerajaan telah pun menentukan iaitu petugas golongan atau barisan harapan yang akan menerima suntikan vaksin ini. Tetapi dari segi kriteria ataupun faktor-faktor kesihatan yang akan diberikan pertimbangan, adakah mereka yang sihat tubuh badan, muda ataupun bayi juga boleh mengambil vaksin ini? Ya, daripada garis panduan yang dikeluarkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesihatan, umur yang akan diberi vaksinasi ini ialah 17 ke atas. Maknanya sehingga umur warga emas lah. Kalau di Malaysia ni 65 tahun ke atas, sehingga mungkin umur 80 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk golongan-golongan yang saya sebutkan tadi sebenarnya, mereka ni adalah boleh menerima kecuali jika mereka ada masalah alergik yang serius ataupun masalah penyakit-penyakit yang mengganggu sistem imuniti seperti penyakit kronik, penyakit kanser ataupun penyakit-penyakit imuniti yang lain ya. Jadi untuk golongan ini ya, golongan yang saya sebutkan tadi, maka mereka harus mendapat pemeriksaan dan penilaian risiko oleh doktor ataupun profesional kesihatan sebelum dapat diberikan vaksin. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, kalau untuk golongan bawah 16 tahun atau 17 tahun, golongan ibu mengandung, golongan menyusukan bayi, ini dikecualikan buat masa ini untuk mendapat vaksin tersebut. Ya, saya. Doktor? Ya, saya. Doktor, bagaimana kita ingin memastikan bahawa adakah ianya satu perkara yang normal bagi seseorang yang menerima suntikan vaksin untuk mempunyai kesan sampingan seperti alahan, alergik dan sebagainya? Ya, dalam kajian vaksin yang dilakukan memang ada. Pertama adalah kesan sampingan yang biasa. Pertama seperti kesan injection. Yang kedua mungkin ada kesan seperti demam, panas, respiratory problem ataupun macam flu lah.
ataupun sakit sendi dan sebagainya. Ini adalah biasa ya, dan dapat diatasi oleh kebanyakan orang. Macam kita dapat vaksin biasa, vaksinasi biasalah. Tetapi mungkin pada golongan-golongan yang rentan ya, seperti warga emas yang mempunyai penyakit kronik atau penyakit kanser atau alahan dan sebagainya, ini akan menyebabkan menjadi lebih teruk sikitlah. Jadi ini sebenarnya memang dapat diuruskan kalau kita tahu daripada awal dan kita mengambil langkah yang berjaga-jagalah. Ya, saya. Datuk, akhir sekali, apa perkara yang perlu diberikan pertimbangan oleh rakyat Malaysia yang bakal menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam suku pertama tahun ini? Ya, pertama kita ikut nasihat Kementerian Kesihatan. Jadi bila kita telah didaftarkan nama untuk menerima vaksin, pertama mereka ada penilaian risiko ataupun penilaian kesihatan. Maka masa itu kita akan nyatakan, okey, saya sihat, saya ada penyakit, saya tidak ada alahan, saya tidak ada dan sebagainya. Dan bila telah disahkan untuk mengambil vaksin, maka kita ambil vaksin tersebut. Dan kita juga dinasihatkan supaya mengikuti ataupun memerhati apakah kesan-kesan sampingan yang kita alami, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan jika tidak ada, maka kita cepat-cepat mendapatkan rawatan ataupun perhatian daripada kalangan perubatan. Tapi mesti diingatkan bahawa setakat ini kajian dan juga pelaksanaan di luar negara dah puluhan ataupun ratusan ribu, maka kesan sampingannya boleh diuruskan ataupun dalam peringkat yang mild lah ataupun ringan saja. Ya, saya.